Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 27 September 2023. Kita mulakan dengan berita utama. Bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar bersetuju dengan cadangan memasukkan pencen Ahli Parlimen serta penjawat awam seperti mana dicadangkan sebahagian pakar ekonomi sebelum ini. Katanya, langkah itu adalah mekanisme terbaik bagi imbangi fiskal negara dengan menukarnya kepada skim persaraan kumpulan wang simpanan pekerja. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin juga bersedia sekiranya pencen beliau ditukar mengikut pembaharuan tersebut. Sementara itu, beliau menegaskan pemasuhan itu harus dilakukan segera dan jika tidak, situasi tersebut akan terus memberi kesan kepada kewangan negara. Tambahnya, pihak kerajaan mungkin menanggung sehingga 50 bilion ringgit untuk pencen penjawat awam dalam tempoh masa 10 tahun akan datang sekiranya perkara ini gagal dihapuskan. Rayuan pihak pendakwaan terhadap pembebasan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit akan didengar oleh Mahkamah Rayuan pada 28 dan 29 Februari tahun depan. Tarikh pendengaran rayuan selama 2 hari itu disahkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin ketika dihubungi pihak media hari ini. Menurut Wan Shahrudin, pihak pendakwaan selaku perayu dikendaki memfailkan hujahan bertulis pada atau sebelum 28 Januari, manakala pihak responden memfailkan hujahan pada 16 Februari 2024. Wan Shahrudin turut memberitahu pihak pendakwaan mengemukakan permohonan untuk menggantung prosiding perbicaraan bagi 3 pertuduhan pengubahan wang haram yang dihadapi Muhyiddin sementara menunggu pelupusan rayuan tersebut. Ujar beliau, pendengaran permohonan itu akan didengar oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada 29 November ini. Alasan ringkas bagi menyokong permohonan itu antara lain menyatakan perbicaraan wajar digantung sementara kerana wujud faktor kepentingan awam yang kuat dan alasan memaksa yang mewajarkan prosiding tidak diteruskan buat masa ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak gagal membatalkan perintah injaksi mariva kedua yang dimohon oleh One Malaysian Development Berhad. Pada prosiding hari ini, Hakim Atan Mustafa Yusof Ahmad memutuskan demikian selepas mendapati permohonan injaksi yang dimohon oleh One MDB adalah wajar. Hakim memutuskan demikian dalam permohonan Najib untuk mengetepikan injaksi mariva yang diperoleh One MDB dan satu anak syarikatnya bagi menghalangnya daripada melupus atau mengurangkan nilai mana-mana asetnya di Malaysia sehingga $681 juta AS bersamaan 3.2 bilion ringgit. Perintah injaksi mariva adalah perintah sementara yang menghalang defendant daripada melupuskan aset sehingga keputusan dicapai dalam kes antara plaintiff dan defendant. Pada 8 Februari lalu, permohonan injaksi mariva sebelah pihak yang dipohon oleh One MDB dan anak-anak syarikatnya, Global Diversified Investment Company Limited, sebelum ini dikenali sebagai One MDB Global Investment Limited. Polis akan membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Kesiasaan berhubung kes tular membabitkan pembelian sos cili di restoran McDonald's Taman Buaya Air Keroh. Ia susulan laporan dibuat seorang pekerja wanita restoran makanan segera yang berusia 19 tahun itu dengan alasan berasa terancam dan risau tentang keselamatan dirinya selepas pelanggan lelaki terlibat merakam insiden berkenaan. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patik berkata, pengadu telah dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Melaka Tengah manakala pelanggan yang menularkan perkara itu sedang dikesan bagi dirakam percakapan. Terdahulu, McDonald Malaysia dalam kenyataan memaklumkan tidak sengaja memberi jumlah sos cili yang tidak mencukupi menjadi punca seorang pelanggan berang sehingga tercetusnya insiden cas RM1 untuk sepaket sos cili. Sementara itu, tambah Christopher, terdapat satu laporan polis dibuat berkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang mana kompaun telah dikeluarkan terhadap gerbang Alas Sedia Berhad kerana didapati tidak mempamerkan tanda harga pada sos cili di premis terpabrik.
Kembali lagi, mangsa banjir di Kedah terus meningkat kepada 341 mangsa daripada 102 keluarga yang ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara. Ketua Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Kedah, Kapten Pertahanan Awam Saifuddin Abdullah berkata, satu lagi PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan Bukit Hijau di Pokok Sena yang menempatkan seramai 73 mangsa daripada 21 keluarga pada jam 2 pagi tadi. Beliau berkata setakat ini daerah yang terjejas banjir adalah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Pendang dan Kuala Muda. Bagaimanapun, daerah Pendang dan Kuala Muda tiada PPS dibuka. Saifuddin berkata berdasarkan jangkaan Jabatan Pengairan dan Saliran, air pasang besar jangka berlaku pada 29 September ini sehingga 2 Oktober. Pihaknya berharap banjir kilat ini surut sepenuhnya sebelum jangkaan air pasang berlaku yang mungkin menyebabkan paras ombak setinggi 3 meter. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia menamatkan amaran hujan berterusan tahap waspada di Perlis, Kedah dan Pulau Pinang hari ini. Ketua Pengarah Met Malaysia Muhammad Helmi Abdullah berkata, berdasarkan analisis model-model cuaca, didapati cuaca bertambah baik dan dijangka tiada potensi hujan berterusan di 3 negeri berkenaan. 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Alor Gajah hari ini atas pertuduhan membunuh rakan mereka 2 minggu lalu. Tertuduh AA Dainish RC Viragenish dan V Sasi Kumar masing-masing berusia 25 tahun hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan dibacakan juru bahasa di hadapan Magistrate Nurul Bahya Kamaluddin. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua tertuduh mencapai niat bersama telah melakukan bunuh hingga menyebabkan kematian terhadap Danzraj 24 tahun. Kesalahan itu dilakukan antara pukul 5.24 pagi hingga pukul 9 pagi di tepi jalan berdekatan kebun kelapa sawit Kemuning, Pulau Sebang dalam daerah Alor Gajah pada 10 September lalu. Sabit kesalahan, kesemua tertuduh berdepan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun dan sekiranya tidak dikenakan hukuman mati, hendaklah dikenakan tidak kurang 12 kali sebatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Mahkamah kemudiannya menetapkan 27 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Sebelum ini, utusan Malaysia melaporkan pembunuhan kejam dan rash bermotifkan dendam angkara bermain mercun pada sambutan di Pavali tahun lalu. Ketua Polis Melaka, Datuk Zainul Sama berkata, mangsa dipercayai dibunuh oleh 6 suspek yang juga rakannya sendiri menggunakan parang panjang dengan cara ditikam dan ditetak. Kita beralih ke berita luar negara. Sekurang-kurangnya 100 orang dilaporkan terkorban manakala 150 lagi cedera dalam kebakaran yang tercetus di sebuah majlis perkahwinan di Iraq. Menurut Pertahanan Awam Iraq, kebakaran yang berlaku di Dewan Perkahwinan Al-Haytham di Timur Laut Nineveh dicetuskan oleh mercun, lilin dan beberapa peralatan lain yang digunakan semasa majlis tersebut. Kabinet Nineveh Najam Al-Jubairi berkata, mangsa yang cedera segera dipindahkan ke beberapa hospital terdekat di Nineveh dan wilayah Kurdistan. Menerusi video dirakam di lokasi kejadian memaparkan keperluan asap tebal keluar dari bangunan tersebut manakala orang ramai dan beberapa buah ambulan berada di luar dewan. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Mohammed Shia Al-Sudani telah mengarahkan kabinetnya untuk membantu mereka yang terjejas akibat insiden tersebut. Legenda bola sepak Brazil Ronaldo Nazario berkahwin buat kali ketiga dengan seorang model terkenal hujung minggu lalu. Bekas penyerang Brazil berusia 47 tahun itu berkahwin dengan Kalina Lux 33 tahun di pulau peranginan terkenal Ibiza. Ronaldo dan Selena mengumumkan pertunangan mereka pada Januari lalu selepas bintang itu melamarnya ketika bercuti bersama di Kepulauan Caribbean setelah menjalin hubungan cinta sejak 7 tahun lalu. Ia merupakan perkahwinan kali ketiga buat Ronaldo selepas pernah berumah tangga bersama Maylin Dominguez dan Daniela Ciccarelli. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini
hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kembali lagi, kita teruskan ke segmen Halang Niaga minggu ini. Memilih rekaan tradisional jenama hitam putih milik Aizat Saha atau lebih dikenali sebagai Abang POV di media sosial mempunyai kelainan tersendiri. Mula bertabak di dalam industri sejak April 2022, jenama ini kian mendapat perhatian daripada penggemar fashion tempatan. Okay, so rekaan kita sebenarnya saya membawa konsep tradisional, klasik, tapi kita di zaman yang moden ni, saya design daripada klasik tu saya modernkan sikit supaya kita boleh membawa klasik tu dalam hari-hari kita. Maksudnya di dunia moden kita still membawa klasik tu bersama-sama. So design tu tak terlalu moden and tak terlalu klasik. Uniknya, hitam putih menawarkan pelbagai rangkaian pakaian yang boleh digayakan oleh lelaki maupun wanita. Sekarang dah ramai sangat yang keluarkan design yang lebih kurang sama tau. Tapi diorang merendahkan harga diorang. So diorang punya, macam saya lebih pentingkan kualiti over kuantiti. So macam pesaing-pesaing di luar ramai yang merendahkan harga diorang, tapi kita tak pasti kualiti diorang sejauh sekualiti mana kan. So yang menjadi cabaran adalah apabila diorang merendahkan dia punya harga, dan ya itulah yang mencabar. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan menyasarkan untuk mengiktiraf sekurang-kurangnya 5 bandar pintar menjelang 2025. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, bagi mempercepatkan lagi pelaksanaan bandar pintar, Kementerian akan melaksanakan program reformasi bandar pintar bermula tahun ini. Kata beliau, program tersebut akan diadakan berdasarkan petunjuk standard antarabangsa ISO 37122-2019 Bandar Mampan dan Komuniti untuk bandar pintar. Selain itu, ujarnya, kerajaan juga sedang berusaha melaksanakan undang-undang ataupun akta untuk membolehkan pembangunan lama diperbaharui atau dibangunkan semula. Sebagai contoh jelasnya, menurut maklum balas daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, terdapat sebanyak 139 pembangunan lama di kawasan pentadbiran di BKL yang dirancang untuk dibangunkan. Beralih ke berita sukan. Atlet pelayaran wanita negara Nur Shazrin Muhammad Latif menjadi penyumbang pertama pingat emas kontingen Malaysia di Sukan Asia Hangzhou. Nur Shazrin yang bermula baik sejak perlumbaan pertama dinobatkan sebagai pemenang selepas perlumbaan terakhir acara ILCA 6 hari ini terpaksa dibatalkan kerana ketiadaan angin. Kejayaan meraih emas juga menyaksikan atlet kelahiran Pasir Gudang Johor itu menempa slot secara merit ke Sukan Olimpik Paris 2024 dalam acara yang sama. Pingat perak dalam acara itu dimenangi oleh atlet dari Hong Kong, manakala gangsa milik peserta Singapura. Sementara itu, ia adalah emas pertama Nur Shazrin selepas meraih gangsa pada edisi Jakarta Palembang 2018 5 tahun lalu. Pengendali Johor Darul Takzim, Esteban Solari, sudah tidak sabar untuk mengesahkan kedudukan sebagai juara Liga Super puan kali ke-10 berturut-turut apabila melayan kunjungan PDRM untuk aksi final pada malam ini. Aksi sepak mula di antara skuad Harimau Selatan dengan PDRM FC bermula pada jam 9 malam di laman skuad JDT Stadium Sultan Ibrahim. Solari memberitahu skuad Harimau Selatan hanya perlu mengutip satu mata sahaja lagi untuk bergelar juara Liga Super pada musim ini. Pengendali kelahiran Argentina itu akan membariskan barisan terbaik untuk memastikan 3 mata berada dalam genggaman JDT selain mengingatkan anak-anak buahnya agar tidak memandang rendah keupayaan lawan yang dilihat menunjukkan peningkatan di bawah jurulatih baharu Datuk Yunus Alif. Tambahnya lagi, beliau berharap semua pemain utama JDT berada pada tahap kecergasan terbaik dan bersedia untuk diturunkan pada perlawanan kedua ACL bagi kumpulan I. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 28 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.